Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Ahmad Mukri bin Zamzam dalam YouTube channel saya Mukri Zamzam. Terima kasih kepada mereka yang telah subscribe YouTube channel saya, dan kepada mereka yang belum subscribe YouTube channel saya, boleh klik button subscribe dekat bawah untuk subscribe YouTube channel saya. Dan kepada mereka yang baru dalam channel saya buat video tentang marching band dan beberapa perkara yang saya boleh kongsikan dengan anda semua. Okay, so video kali ini adalah video yang lain daripada yang lain. Okay, so basically dalam 3-4 hari ni banyak viral ataupun digembar-gemburkan dengan video daripada ML Studio. Kalau korang tahu, okay, ML Studio ni siapa tak kenal, okay. So banyak speaker-speaker hebat, yang orang-orang hebat yang memberi talk, memberi pandangan, memberi informasi, sharing berkenaan banyak sangat knowledge dalam tu, okay. So baru-baru ni dalam ML Studio ada dipost satu video yang bertajuk Degree versus Sijil Kemahiran. So after video tu dipost, saya pun turut tengok. Okay, so at the first my perspective and my opinion berkenaan video tu, of course lah, saya pun tidak setuju dengan apa yang dicakap oleh speaker tersebut. Okay, so because of ada some point yang macam I think tak sepatutnya dicakap macam tu. Okay, saya juga ada baca banyak gila komen dekat bawah dia punya post tu. Dekat video tu banyak yang cakap macam mostly daripada mereka-mereka yang ambil jurusan degree, mereka yang ambil diploma ni rasa macam aku ni tersalah pilih jalan ke, aku dah tersalah buat pilihan ke, aku dah tersalah sambung tempat belajar ke, aku ni sambung degree sambung diploma ni rugi ke. So of course ramai kawan-kawan yang daripada universiti, mostly UiTM, yang minta saya untuk macam I need some motivation about this thing. Because of a few days ago, saya ada post satu story berkenaan my research and a few of my opinion berkenaan video tu, yang mana saya cakap saya tak 100% agree with the speaker. Okay, so bukan saya cakap kesemua point dia salah, tak, dan bukan saya cakap semua point dia betul, tak. Okay, so ada some part yang sangat-sangat betul dan ada some part yang bukan sangat-sangat salah. Benda tu I think tak sepatutnya disebut dan dicakap dalam video tu. Okay, so bila saya tengok komen dekat video tu, banyak yang kecam, ada juga yang support. Okay, mostly yang tengok video tu, mostly yang tengok dan respon kepada video tu, mereka ambil pendekatan kepada satu side. Okay, so which is, contoh kepada mereka yang respon, yang kecam, yang makin hamun video tu, mereka adalah mostly daripada golongan-golongan yang ambil diploma, degree dan seangkatan dengannya lah. Okay, so of course lah, yang backup and support this speaker adalah orang-orang dan student-student yang ambil sijil kemahiran dan seangkatan dengannya. Okay, so dia ada dua side kat situ. Okay, diploma, degree ataupun kita klasifikasikan sebagai IPT, dan satu lagi adalah sijil kemahiran. So dia ada dua respon yang ketara kat situ. Okay, so of course yang cacian, makian, kecaman ni paling tinggi lah. Okay, tapi ada juga yang tengah-tengah. Okay, dia neutral, dia pandang benda tu as a neutral. Itu yang kita nak tengok sekarang daripada perspektif kedua-dua belah pihak. Kita tak nak ambil satu pihak. Macam even saya sendiri daripada UiTM sendiri, bila tengok video tu, of course saya pun akan rasa macam, kenapa dia cakap macam ni? So most of you guys yang tengok video tu, of course rasa macam, alah, apa hal, apa salah aku ambil diploma, kenapa degree, ambil diploma degree tak belajar praktikal ke, bla 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 bla, itu ni. Okay, so itu yang kita akan kupas dalam video kali ni, yang saya akan cuba share based on my research and my carian dalam internet, dalam buku. I'll try to make it fast for this video and make it clear to you guys untuk kita communicate dan senang faham. Okay, so kalau korang ada idea ataupun ada benda yang saya terlepas setakat dalam video ni, just komen dekat bawah ada benda tak kena ke apa. Okay, so I'm so sorry kalau ada benda yang saya terlepas cakap ataupun yang saya cakap kurang tepat ataupun kurang kena. Ini adalah based on carian saya, okay, dan pendapat saya sendiri. Okay, of course macam saya cakap tadi, kita tak boleh letak diri kita on one side, kita kena letak diri kita on both side. Okay, so kita kena ambil diri kita campak dekat orang yang ambil kemahiran, sijil kemahiran, dan kita kena ambil diri kita untuk jadi orang yang belajar diploma degree dekat IPT. So
dua-dua ni ada pro and con. So banyaklah orang respon, orang judge video tu and everything. It's normal because of course Malaysian banyak sangat judgemental, okay. Tapi bukan Malaysia je lah, it's a human being punya naluri which is to judge, okay, untuk judge orang. So somehow judge ni bagus dan somehow tak bagus, okay. Depends on the situation and depends on the what's issue. Okay, the first point, kita pergi kepada video tu. The first point yang speaker tu nak cakap, ataupun message utama, message paling penting yang speaker tu nak cakap ataupun nak exposekan kepada kita adalah kepada khas kepada mereka yang gagal ataupun tidak layak untuk memasuki ataupun melanjutkan pelajaran pengajian ke peringkat universiti ataupun IPT. Okay, so ni kepada kawan-kawan atau kenalan kita yang macam mostly SPM dia ada gagal subjek-subjek yang wajib lulus, contohnya sejarah, bahasa Melayu, macam tu kan. Okay, diorang ni tak boleh nak sambung pelajaran ke peringkat universiti because of universiti kan dia ada kriteria dia sendiri. Okay, kalau nak masuk course ni, okay, certain subject you kena achieve this grade, okay. So and then kalau nak masuk course macam ni, kau kena achieve this grade. Tapi bukan semua orang yang ada peluang untuk masuk universiti, okay. So kita ada banyak cabang lepas SPM, universiti, politeknik, universiti pula ada universiti swasta, universiti awam, and then kita ada politeknik, and then kita ada banyaklah college and everything, okay. So benda ni tak menjadi isu pun sebenarnya, okay. So as long kita nak belajar and nak sambung, nak cari ilmu, just go on, okay. So apa yang speaker tu nak cakap adalah kepada mereka yang tidak dapat melanjutkan pelajaran ke peringkat IPT ataupun universiti, masih ada harapan untuk korang belajar dan cari ilmu untuk survive dekat masa hadapan. So that's why sijil is the best way, okay. So bukan cakap kita nak cakap sijil ni untuk budak-budak tak pandai. Tak, ada je member saya yang macam, okay, walaupun SPM dia perform, but then dia macam, okay, I don't want to go to university, saya tak nak sambung apa-apa, saya nak ambil kemahiran because of dia dah ada target, dia dah susun dia punya journey of the life tu, apa dia nak jadi akan datang, okay. So tak semua orang bercita-cita nak jadi doktor, nak jadi engineer, okay. So depends on us, and kita tahu sendiri diri kita apa kita nak jadi, dan kita tahu limit kita apa kita nak jadi. So dia punya point kat situ adalah harapan sinar baru kepada mereka yang gagal ataupun tidak layak untuk melanjutkan pelajaran. So you have another way, another path, another choice untuk pergi, which is saluran dia adalah sijil kemahiran. So sijil kemahiran kita tahu ada tahap 1, tahap 2, tahap 3, lanjutan and everything, okay. So add on, you still valid and can market yourself in the industry, okay. So bukan cakap kau habis SPM, kau tak boleh sambung universiti, kau tak boleh kerja and then gone. Tak, kau boleh survive, which is dengan saluran yang betul untuk sambung belajar. Bukan sambung belajar as a profession yang besar-besar, but then kau pergi ke arah kemahiran, okay. So itu point yang paling penting dia nak cakap kat situ. But then silap, dan saya rasa benda yang tak sepatutnya dikeluarkan, dicakap dalam video tu adalah bila dia downgradekan mereka ataupun kita as a student diploma dan degree ni, okay. So bila dia cakap kalau ambil degree dan degree kat luar sana tu belum tentu ada kerja, belum tentu company, belum tentu boleh buat kerja. So ayat tu yang menyebabkan ramai sangat student marah. So this is, I think, not good way untuk kita promote something, okay. So dia nak promote sijil kemahiran, but then dia downgradekan degree ataupun IPT ni, which mean I think it's not good for our lifestyle lah macam tu. Kita tak nak lah ada culture yang macam tu. Kau nak naikkan sesuatu, kau nak promote something, but then kau jatuhkan something. So tak bagus lah macam tu, okay. So ramai yang macam cakap kat saya, weh, kita ni salah pilih jalan kan. Aku rasa macam rugi tu belajar diploma, lepas tu belajar degree balik, tapi tak ada kerja, bla 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 bla. So itu menimbulkan banyak tanda tanya kepada student-student ataupun fresh graduate dan mereka yang dah graduate setahun 2 tahun yang tak ada kerja lagi, okay. So
itu menyebabkan mereka rasa macam aku salah pilih jalan. But bukan salah pilih jalan. Before kita pergi lebih jauh, okay, kita patah balik sikit. Okay, kita patah balik kenapa wujudnya diploma, degree, asasi, sijil kemahiran, lagi apa lagi? Kita level ni, okay, habis SPM kita boleh further study kat mana-mana. Kenapa wujud benda ni? So kita kena tahu kewujudan benda ni adalah untuk membuka peluang kepada student-student dan pelajar-pelajar di Malaysia untuk melanjutkan pelajaran. So semua orang di peringkat semua level ada cabang dan ada peluang masing-masing. Cuma itu bergantung kepada diri kita, nak atau tak nak. Tu saja. Okey, kalau kau pandai sekalipun kau nak ambil sijil kemahiran, tak kisah. Tapi kalau kau gagal, kau tak layak nak sambung universiti, tapi kau nak juga sambung universiti, go. But then kau kena lalui saluran yang betul. Kau tak boleh terus apply degree, kau tak boleh terus apply IPT sebab kau punya result tak lepas. So kau kena tahulah limit kau kat mana, kau kena tahu level kau kat mana, so that kau boleh susun strategi untuk achieve what you want in the future. Kalau kau cakap aku mesti ada degree, tapi tiba-tiba SPM kau kecundang, kau jangan cakap SPM tu okay dah, aku dah tak boleh dah dapat degree ke apa. Tak, ambil sijil and then proceed with the diploma and then pergi degree. Boleh kan, ada laluan dia kan. Bukan cakap aku fail SPM tu bukan bermakna kau fail untuk capai apa yang kau nak dalam hidup ni. So back to back, macam kenapa ada cabang-cabang form 6, diploma, degree, asasi, sijil kemahiran ni, kita kembali kepada zaman sekolah. Kenapa wujudnya sekolah vocational, sekolah biasa, sekolah elit, sekolah kluster, sekolah sukan, kenapa wujud benda ni? So back to back, benda tu samalah. Okay, kalau budak tu dia tak pandai dalam akademik, tapi dia main bola gila bapak perform. So kalau kau nak push dia untuk USPM mesti 9A+, budak tu takkan dapat. Dia tak pernah dapat 1A pun dalam exam. Kau nak push dia dapat 9A dalam exam, impossible. Okay, and then dia ni perform main bola. So di saluran yang paling betul adalah okay, dia dihantar ke sekolah sukan. Okay, so kita ada banyak peringkat sekolah. That's why vocational, kalau kau tak boleh belajar yang macam straight to word for the subject yang kita ada dalam SPM 9 subjek, 10, 11, 12, berbelas subjek tu, okay, kau tak boleh nak fill in dengan the environment, pergi vocational. Vocational belajar apa? Kemahiran. Okay, so you know, okay, kemahiran apa yang kau rasa kau nak belajar? Okay, repair kereta ke, memasak ke, tak kisah apa-apa, so that you can valid yourself untuk after kau belajar kau nak sambung kat mana. Kau dah boleh plan benda tu daripada sekolah sendiri actually. Okay, so tak ada benda dalam decision yang kita buat ni untuk sambung belajar kat mana-mana, tak ada yang salah, kita yang pilih. So macam kita tengok sijil kemahiran ni dia 20% saja di dalam kelas, ataupun 20% saja dia belajar dengan lecture. 80% lagi dia adalah kemahiran, dia adalah praktikal, dia dengan industri. Kalau kita compare dengan degree ataupun diploma, 70% mereka adalah dalam kelas. Okay, belajar dalam kelas, belajar dengan lecturer. 30% dia adalah praktikal. Okay, latihan industri apa semua. Memanglah dah nama pun sijil kemahiran. Sijil kemahiran, sah-sahlah kau belajar kemahiran. Takkanlah kau masuk sijil kemahiran tiba-tiba kau keluar kerja jadi doktor. Tak ada sijil kemahiran buat doktor, tak ada. Tu kau kena ambil degree, PhD and everything. So dah nama pun sijil kemahiran, of course lah kau bijak dan kau mahir dalam kemahiran. So kalau kau dalam diploma and degree, bukan nak cakap kau ni tak ada kerja, tak boleh buat kerja. Kita pun ada course yang ambil dan ada projek yang kita buat secara praktikal, amali, and then kita ada industrial training, internship, okay, latihan praktikal dengan industri sendiri based on kita punya bidang, kita punya kursus yang kita ambil dalam kita punya universiti. Okay, so sama je dua-dua sebenarnya. Boleh buat kerja, tak boleh buat kerja tu, it depend on kita sendiri yang nak ataupun tak nak. Okey, kita ambil secara ringkas lah. Sijil ni
dia boleh berada dekat mana-mana domain. Tak kisah. Sebab kita boleh tengok kita ada banyak gila sijil kita. Sijil kemahiran, sijil kahwin, sijil itu, sijil ini, sijil kehadiran penuh sekolah rendah, sijil kehadiran penuh sekolah menengah, sijil kelas paling bersih. So banyak gila sijil, okey. Tapi kalau diploma atau degree ni, dia tertakluk ataupun dia terikat dengan satu undang-undang ketat berkenaan satu domain je, okey. So kalau kau graduate dalam contoh medik, so kau punya scroll ijazah kau, diploma kau, PhD kau, master kau adalah semata-mata untuk course yang kau belajar tu lah. Macam tadi kita cakap medik lah. Untuk diploma yang kedua pula, tadi kita cakap pasal domain diorang, okay? Sijil ni tak semestinya dia spesifik kepada satu domain. Tapi kalau diploma ataupun ijazah, dia spesifikkan kepada satu domain saja, which is academic, okay? Kursus yang kau ambil. And then diploma ni dia dianugerahkan ataupun diberikan kepada mereka yang telah tamat persekolahan ataupun kita kata tamat pengajian dalam tempoh tertentu based on the kriteria tertentu. Tapi sijil ni boleh diberikan kepada mereka yang layak berkenaan sesuatu kemahiran, tak semestinya akademik. Okey, kita tengok macam ni lah. Okey, kalau orang yang ambil diploma ataupun degree, kau ada sijil lain kan? Kau ada sijil pergi kursus kepimpinan, kau ada sijil pergi camp tentera, kau ada sijil pergi berkemah 3 hari 4 malam atas pokok. Kau ada sijil tu semua. Itu menandakan engkau telah menghadiri camp tersebut dan menandakan engkau layak untuk diberikan penghargaan, which is sijil. Okey, tapi kalau diploma, kau tak boleh cakap diploma dalam perkemahan. Adakah diploma dalam perkemahan? Berapa hari buat diploma perkemahan? Oh, 2 minggu. Kepala otak dia. Tak ada. Diploma ni, ijazah ni, kau kena ambil based on the syllabus tertentu. Kalau sijil, kau dianugerahkan ataupun diberi based on your experience and your kemahiran, your skill sepanjang tempoh. Macam kalau kau pergi sijil kepimpinan, kau layak untuk dapat sijil kan. So macam itulah. Okey, berbalik kepada video yang uncle tadi cakap, speaker di ML Studio itu. Saya tak ingat lah nama dia. Okey. So berbalik kepada dia punya video tu. Speaker tu dia bercakap based on the real situation and what happened now in our country. Kalau kita rata-rata mostly kita tengok sekarang, ramai yang ambil sijil kemahiran ni banyaknya terus bekerja, okay? Sebab diorang ada kemahiran, okay? But then kita yang fresh graduate, yang dah graduate setahun 2 tahun ni tak ada apa kita cakap graduan yang tak ada kerja. So macam tak laku lah kita cakap macam tu. But it's not about tak laku because of kita tak boleh buat kerja, tak. Tapi disebabkan okay, kita tengok sekarang negara kita, and kita pandang dulu kita punya level, okay? So macam kemahiran, diorang punya diorang punya skill, diorang punya talent, diorang punya bakat, diorang punya apa yang diorang belajar tu nampak dengan mata kasar. Okay, kita boleh tengok dengan mata kasar, which is okay, contoh kau belajar culinary, so kau belajar masak-masak, benda tu boleh tengok. So orang boleh ambil, oh dia ni tahu masak ni, okay, boleh bekerja kat sini. Tapi kalau contoh kau ambil diploma in accounting, benda yang kita belajar kita tak nampak sebab benda tu abstract. Okay, so kita ni dekat universiti ni, kita bukan sekadar belajar untuk jadi accountant saja. Kita belajar all the critical thinking untuk macam mana nak solvekan benda ni, macam mana nak solvekan benda ni. Benda tu kat sini dia tak nampak. Dia kena based on idea ataupun sebab kita banyak guna otak. Bukanlah cakap geng-geng yang ambil sijil kemahiran tak guna otak, tak, tapi diorang banyak more on muscle. Okay, diorang banyak guna energy sendiri untuk propose dia kerja. Tapi kalau kita banyak semua mostly dalami. Okay, saya tak cakap semua orang yang ambil degree dengan diploma tu otak diorang penuh dengan ilmu di dada dan ilmu yang diorang belajar sepanjang diploma dan degree tu tak. Even saya sendiri pun tak. Okay, but then apa yang kita pernah belajar ada dalam. Cuma untuk recap on everything, kita kena buka buku and everything. Sama je. And then based on nowadays industri kita, negara kita, demand kepada mereka yang kemahiran lebih tinggi daripada demand kepada kita yang ambil diploma dengan degree. Contoh kita tengok dasar kerajaan. Okay, kita ada banyak dasar kerajaan. Kita spesifikkan kepada dasar ekonomi kerajaan, which is dasar ekonomi baru. Dasar ekonomi baru ni bukan dibuat baru-baru, tapi dah dibuat lama dah. Tapi disebabkan demand kepada mereka ni lebih tinggi. Sebab apa? Okay, kita ambil contoh macam ni lah. Kita nak ambil pekerja kemahiran, kita tak payah bayar banyak sangat. Kita tak payah bayar gaji macam kita bayar ataupun kita
hire orang yang ambil degree. Okay, so kita boleh bayar sikit and then diorang ni boleh buat kerja. Kalau kita hire orang yang ambil degree untuk bekerja dengan company kita, kita kena bayar lebih sebab dia ada degree. And then dia tak boleh buat kerja yang ni, takkan nak ajar balik. Macam video tu cakap lah, takkan nak ajar balik. Betul, company takkan ajar balik and everything. But this person, dia memanglah dia ambil bekerja bukan untuk macam nak pergi kerja kilang jahit ke apa. Tak, diorang ni akan diambil untuk menjadi mainstream dalam company, which is diorang yang akan memikirkan hala tuju company dan memberi idea-idea untuk meluaskan produk-produk ataupun company itu sendiri. Okay, before we go, okay, kita pergi kepada dasar kerajaan tadi. So dasar ekonomi kerajaan ni, dia ada sektor ekonomi. Sektor ekonomi ni kita boleh bahagikan dia kepada 3: premier, sekunder dan tertier. Okay, apa 3 benda ni, premier, sekunder, tertier ni? Okay, dalam premier, dia ni adalah kita cakap dalam konteks yang first production lah. Okay, kita cakap pertanian, pembalakan, pelombongan, perikanan. Okay, so ni dalam konteks premier punya sektor. Dalam konteks sekunder, diorang ni adalah pertengahan proses. Okay, untuk proses the first one tadi, which is mostly adalah industri. Okay, perkilangan. Okay, and then the third one, tertier, adalah mereka yang terakhir dalam penggunaan hierarki. Diorang ni adalah dalam sektor pembangunan, perniagaan dan pelancongan. Okay, so mesti korang macam apa benda lah mungkin ni cakap. Okay, so saya akan cuba terangkan dan jelaskan based and relate to our video tadi. Macam contoh, okay, kita ada CJ kemahiran dan diploma serta degree. Okay, so level kita lain-lain. Sebab itulah wujudnya jawatan pegawai, jawatan pengarah, jawatan pentadbir. Okey, ini tak kalah jawatan pentadbir ni daripada sijil. Betul tak? Okey, so mereka yang ada title pengarah, pegawai, CEO, ketua itu, ketua ini. Okey, so mereka ni adalah orang-orang yang ada level degree ataupun diploma ataupun master ataupun PhD. Okey, kepada mereka yang ambil CJ kemahiran ni, diorang ni mostly bekerja sebagai orang yang bekerja dalam syarikat, company ataupun sektor tersebut. Okay, orang yang menggerakkan kerja. Yang tadi tu adalah orang yang ni guna kepala otak untuk macam mana kita nak buat tu, macam mana kita nak buat ni. Okay, so saya akan relatekan benda tu dengan 3 sektor yang saya cakap tadi. Okay, ketiga-tiga sektor ni, setiap sektor tu kita ada detail of the level and position untuk orang yang ambil diploma, degree, sijil kemahiran. Okay, contoh kita ambil premier kita ambil pembalakan. Okay, before pembalakan, takkanlah kau terus nak datang, oh jom pergi membalak, terus balak satu hutan botak. Tak, kau tak boleh buat macam tu. Kau kena ada penyelidik tu takkan nak ambil daripada sijil kemahiran. Diorang tak belajar benda tu. Diorang belajar nak tebang pokok and everything. Diorang tak belajar macam mana nak menyelidik tanah and everything. So benda tu adalah daripada peringkat ijazah, PhD, master ataupun diploma yang pernah belajar berkenaan ukur tanah and then survey. Okay, so penyelidik ni dia akan pergi, okay, pokok ni bagus, ahli botani, okay, pokok ni matang untuk kita tebang and everything, pumpang. Okay, dan dia ada pegawai dia untuk meluluskan, okay, tempat ni boleh untuk kita membuat aktiviti pembalakan. And then sebelum pergi pembalakan tu, kita ada lagi orang tengah kita, okay, yang kita panggil sebagai supervisor ataupun ahli botani tadi, yang kita akan pergi tanda pokok. Okay, pergi tanda, okay, pokok ni boleh, pokok ni tak boleh sebab apa, dia tak matang lagi and everything. Okay, and then last kali barulah ada yang level kemahiran ni untuk diorang pergi tebang pokok. Takkan kau nak suruh ahli botani tebang pokok, dia tak pandai tebang pokok balak. Takkan kau nak suruh pegawai pergi tebang pokok balak pakai coat, pakai blazer, pakai tie, kasut hitam, kasut kulit, lepas tu pakai bag bimbit tu, lepas tu kau nak suruh dia pergi tebang pokok balak. Tak boleh. So sebab itulah kita ada hierarchy of this level based on kita punya pengajian, kita punya level, kita punya pekerjaan. Lepas tu bila dah tebang pokok balak adalah mereka yang daripada golongan kemahiran. So dia orang yang tahu macam mana nak tebang pokok itu supaya pokok tu tak balik menghempak rumah ke menghempak mereka ke, supaya pokok tu masih dijaga kualitinya. Okey, lepas dah tebang pokok tu, kita pergi kepada sektor yang kedua, iaitu sektor sekunder. Okey, sektor sekunder ni kita ada bahagian perindustrian, iaitu bahagian perkilangan lah, memproses. Bila balak tu sampai dekat kilang tu, macam mana nak proses dia? Dia tak boleh terus proses. So dia akan ada yang kat atas dia tu, which is pegawai, pengarah, CEO company kilang tu, and then
design. Okay, design team dia. Okay, balak ni kita nak buat apa? Berabut, kita nak buat craft ke, kita nak buat itu, kita nak buat ini ke, nak supply untuk apa ke, diorang yang akan fikirkan. Okay, dan bila diorang fikirkan, orang bawah diorang, which is engineer ataupun supervisor, yang akan work on machine. Okay, macam nak guna machine ni, everything. Dan orang yang bawah sekali untuk membuat kerja-kerja kayu ni adalah mereka yang daripada kemahiran. Okay, diorang dah pandai buat kerja-kerja kayu ni. Yes, diorang akan go on with the kayu balak tu. Okay, nak buat perabot dan everything, and they go. Okay, after dah siap perabot ke, keras tangan ke, everything, dia pergi kepada sektor yang ketiga, which is sektor tertier. Kita ambil sebagai sektor perniagaan. So dalam sektor perniagaan tu, of course, dia akan ada ratus ribu company yang nak berniaga. Okay, so kalau tadi perabot tadi, kita kayu balak tadi kita buat perabot, so dia akan ada banyak gila company-company perabot. Dan dalam company-company perabot ni dia akan ada beramai, setiap company mesti ada CEO, mesti ada design, mesti ada dia punya promoter, dia punya apa, marketing punya side and everything kan. Okay, so diorang ni bukan diorang, takkan CEO yang pergi jual barang tu, tak. Diorang ada orang bawahan, orang kemahiran yang dia ajar, dilatih untuk pergi promote dan pergi buat sale dekat, tak kisahlah mall ke mana-mana ke, orang-orang yang pergi, bukan CEO dia pergi. So kalau kita tengok daripada semua sektor ni, sektor premier, sekunder and tertier ni, kita ada banyak sektor dalam tu. So semua sektor tu memerlukan both of us, memerlukan orang yang daripada segi kemahiran dan memerlukan orang daripada ijazah ataupun diploma ataupun master dan seangkatan dengannya. Okay, so kita memerlukan, saling memerlukan. Kalau tidak, kalau ada satu side saja, tak jalan benda tu. CEO takkan turun pergi tebang pokok balak. Kita bagi contoh yang lagi senang lagi. Okay, dalam nak membina satu bangunan, okay, arkitek tak boleh buat bangunan tu menggunakan dia punya knowledge. Okay, menggunakan dia punya knowledge and dia punya skill. Dia tak boleh siapkan bangunan tu. Dan kontraktor tak boleh buat bangunan tu menggunakan dia punya kemahiran, dia punya skill. Sebab apa? Dia tak ada knowledge. Okay, so sebab tu kita saling membuat. Kalau kau rasa arkitek nak buat bangunan, arkitek nak susun bata, arkitek nak bancuh simen, memang tak lah, bukan kerja dia orang. So kalau kau nak fikir orang-orang buruh ni, orang-orang yang berkemahiran untuk buat bangunan, susun bata and everything ni, diorang ni nak buat plan and everything. Kau rasa jadi apa plan tu? Nak buat bangunan 20 tingkat, jadi reban ayam 2 tingkat. Okay, so takkan jadi. Sebab tu kita ni saling bergantung. So back to the video, macam speaker tu cakap, degree and diploma ni tak boleh buat kerja. Sebab apa? Most of perspektif rakyat Malaysia cakap, oh, sebab budak-budak ni duduk dalam kelas, diorang tak buat kerja apa. Diorang tahu, okay, masuk kelas, belajar popang, okay, aku dah ada degree and then aku nak kerja, gaji aku RM5,000. Itu fahaman orang Melayu sekarang, orang Malaysia sekarang. Okay, but then bukan cakap orang yang ambil degree, ambil diploma and seangkatan dengannya ni tak boleh buat kerja. Ada je yang internship dekat satu company tu and then habis study terus kerja dengan company tu. Sebab apa? Dia perform well and company tu suka dengan cara dia bekerja. See? Okay kan? Semua tu bergantung kepada kita, kepada orang yang ambil segi kemahiran. Korang ada skill, korang ada kemahiran tertentu untuk buat something, and then tak bermakna korang boleh terus kerja and then korang macam, oh, sampai situ je. Tak, korang boleh sambung. Contoh, korang ambil culinary, sijil kemahiran semua, and then korang boleh sambung diploma. Sambung diploma and then kau dah ada kemahiran, and then kau ambil knowledge pula. Kau ambil knowledge, sambung sampai degree and everything, dah kau boleh market diri kau lagi tinggi daripada kau ada kemahiran je. Kau dah ada knowledge sekarang sebab kau dah ada degree. Okay, sebab kau ambil daripada sijil, diploma and then kemahiran. And then orang yang ambil diploma pula ataupun degree, kau ambil diploma, kau sambung degree, kau dah ada knowledge tapi skill kau, experience kau sikit. So tak, kau nak ambil sijil, kau rasa macam membazir masa je ambil sijil. Tak, pergi kerja je kat mana-mana. So gain your experience. And kepada mereka yang budak-budak diploma, budak-budak degree ni yang duk marah-marah kat video tu, kau kena tahu diri kau lagi valuable daripada budak-budak sijil. Okay, budak-budak sijil bukan saya nak menjatuhkan budak-budak sijil, tak. Okay, macam budak-budak sijil, diorang memang more tu kemahiran. Betul, saya respect orang-orang yang ambil kemahiran ni sebab diorang ada potential untuk terus bekerja dengan industri. So itu potential diri diorang, yang value diri diorang yang sangat mahal. Compare to kita tak ada benda tu. But then, sebab tu saya cakap dalam saya punya story tu, kita kena asas soft skill kita, which is macam budak-budak diploma and degree. Itulah kau, waktu kau duduk dekat universiti dulu, kau duduk dalam bilik, pergi kelas, lepas tu weekend pergi enjoy. Sebab itulah kita kena bersosial dan berpersatuan. Sebab itulah wujudnya persatuan kelab, badan uniform, itu ini.
join benda-benda tu untuk apa? Bukan untuk suka-suka, bukan untuk syok-syok. Benda tu lah untuk asah bakat korang, untuk asah soft skill korang berkenaan apa? Satu, networking. Bila korang join club, korang communicate dengan ramai orang. So kat situ dia improve your communication skill and then improve your networking. So korang kenal lagi ramai orang. And then kalau korang pergi macam travel, pergi buat program kat luar sana, lagi ramai orang kenal. So korang dah tahu macam mana nak handle all these things. So itu adalah soft skill. Itulah. Lepas tu korang nak marah, oh sebab itulah budak-budak ni dapat budak-budak CJ Kemahiran dapat kerja lah. Apa? Sebab kau tak pandai bawa diri kau. Belajar je straightforward. Tak salah aku cakap belajar straightforward tu, and then kalau kau betul-betul perform tak apa. Ni tak, kau belajar, kau punya result lagi teruk daripada orang yang sibuk itu ini. Kau punya lifestyle dekat universiti, duduk terperak buat assignment, lepas tu weekend pergi enjoy, lepas tu kau marah lah itu ini tak perform, padahal kau sendiri. Sebab itulah kita ni kena rajin berpersatuan. Bila kita rajin berpersatuan, kita tahu untuk manage time. Saya sendiri yang join banyak persatuan dan banyak badan dekat universiti, saya tak rasa diri saya macam yes, busy tu yes, tapi benda tu yang membuatkan kita aktif and keep productive. Dan ni, otak kita ni sentiasa macam keep running. Okay, lepas ni nak buat apa, kita boleh set on time. Okay, assignment kena hantar saat ni, kita siap on time. So benda tu lah yang macam kau duduk balik bilik tu, betul kau marah macam kenapa kawan kau perform sangat? Kau nak marah kawan kau perform kenapa? Kau tu kena tanya diri kau, kenapa kau tak perform? Overall of these things, saya bukan nak marah kena apa, saya just nak cakap and nak share. Okay, sebab saya pun tak berpendapat dengan orang yang ambil diploma, dan saya pun tak bersependapat dengan orang yang ambil CJ Kemahiran ni. Saya ambil dua-dua tu untuk kita pandang straight. Dan kepada speaker ML Studio tu, uncle tu, saya tak cakap dia cakap salah. Cuma the one point yang saya rasa terkilan sikit adalah bila dia downgradekan degree. Tu je, tak ada masalah. Okay, based on uncle tu cakap, betul. Okay, untuk CJ Kemahiran, you ada jalan lain untuk you sambung you punya future study. Okay, ini saja yang saya boleh kongsikan dengan anda semua based on my experience and everything. And kepada yang Muslim, korang boleh buka banyaklah hadis Nabi, ayat Quran yang Nabi sendiri, Allah sendiri cakap menuntut ilmu tu, carilah banyak sangat hadis pasal menuntut ilmu tu. Tak semestinya kau fail SPM dan kau macam aku dah tak boleh hidup dah. Tak, SPM bukan penentu hidup kau. Okay, firstly adalah bersyukur. Apa yang kau tengah belajar sekarang, apa yang kau ambil sekarang, bersyukur. Kau yang pilih, and then do the best for it. And then kepada mereka yang tengah belajar ataupun nak sambung belajar ataupun akan sambung belajar, dah habis study ke, gain so much and as much experience as you can. Experience, knowledge and soft skill yang kau boleh bagi, kau bagi. Okay, gain sebanyak mana yang boleh untuk market diri kau. Kau kena ada soft skill, skill dalam kau punya bidang, and then kau kena ada knowledge, and then kau kena ada experience. So kalau kau ada empat ni, you can market yourself kat mana saja tempat, and then industry know how to value you as a diorang punya pekerja. So kau tak boleh macam, kita tak boleh demand. Jangan demand nak bekerja. As long orang ambil kau bekerja, boleh syukur. Ada orang yang ambil belajar subjek ni, dia belajar tinggi-tinggi architecture, balik kerja, dia kerja salesman. Tak apa, tak kisah, itu rezeki kau. Okay, so we set our path of our life untuk tentukan nak jadi apa kita ni pada masa akan datang. Okay, so itu saja perkongsian yang saya dapat kongsikan. Minta maaf kalau ada terkasar bahasa salah silap apa yang saya cakap selama ni. So saya rasa video ni panjang gila sebab dengar aku berletih je, sebab saya bukan berletih gosong. Okay, ini based on saya punya carian and sharing with you guys. Okay, so I hope kepada mereka yang triggered dengan video hari tu, okay, jangan triggered sangat. Okay, you know yourself and you know your limit. Okay, so just be you and set the good parts of your life. Bye bye. Assalamualaikum. See ya.